Situasi semasa COVID-19 dengan angka jangkitan yang belum mencatatkan sebarang penurunan telah mengundang pelbagai bentuk cabaran buat rakyat Malaysia. Rumah-rumah perlindungan dan kebajikan antara yang turut terjejas akibat daripada wabak ini. Terbaharu, seramai 20 orang penghuni rumah Nurlina Alawi telah disahkan positif COVID-19 dan rumah perlindungan Nur Hati memerlukan bantuan makanan kerana wang yang sedia ada terpaksa digunakan untuk membuat ujian calitan COVID-19 dan pembelian ubatan kepada lebih 40 orang penghuni. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Inilah realiti kehidupan yang perlu dilalui oleh kebanyakan pemilik rumah kebajikan dan perlindungan. Dalam situasi yang serba mencabar ini, sikap ambil tahu dan prihatin terhadap satu sama lain wajar dilaksanakan. Justeru, apa yang boleh dilakukan oleh kita dalam usaha membantu rumah kebajikan dan perlindungan ini? Apakah pula bentuk bantuan yang boleh diberikan dalam meringankan beban mereka? Sebenarnya rakyat Malaysia boleh bantu dari segi medical, sebagai contoh menyediakan mereka face mask ataupun hand sanitizer, sebab makanan ni dah selalu orang berikan. Jadi hand sanitizer dan juga mask ni merupakan salah satu kepentingan, dan lagi sewaktu pandemik ini berlaku lah. Boleh bantu dari segi psikologi, ialah kalau seseorang tu yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman, boleh bantu dengan cara berbual dengan mereka, tanya jika mereka ada masalah supaya luahan mereka didengari. Selain itu, masyarakat perlu ambil tahu dan seelok-eloknya menyalurkan bantuan di rumah kebajikan yang berdaftar. Okey, itulah antara senario yang mana kita perlu hadapi sekarang ini, yang mana kalau kita terlalu memberi perhatian kepada mereka yang terkesan, itu tak ada kesalahan. Tapi janganlah pula kita lupa kepada mereka yang sangat-sangat memerlukan ini, adik-adik, anak-anak kita yang berada di rumah perlindungan ini. Hari ini kami nak kongsikan kepada anda seperti yang telah pun dijanjikan awal tadi, untuk kita berkongsi tentang topik menyantuni mereka yang berada di rumah perlindungan ini bersama dengan dua orang tetamu kita yang telah pun berada di dalam talian ketika ini. Kalau boleh diperkenalkan, yang pertama kita bersama dengan Datin Nurlina Alawi ataupun lebih mesra disapa Mama, selaku yang di-Pertua Persatuan Kebajikan Anak Pesakit HIV AIDS Nurul Iman Malaysia. Apa khabar? Assalamualaikum Mama. Khabar Mama? Baik. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Okey, kita juga bersama dengan Encik Muhammad Zahid Muhammad Shah selaku pengerusi Pertubuhan Kebajikan Nur Hati yang sekarang ini berada di Ampang. Assalamualaikum Encik Zahid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebenarnya bagi mereka yang mungkin prihatin ataupun mengikuti perkembangan kedua-dua individu ini, pasti mereka telah pun membaca antara perkongsian ataupun kronologi yang dikongsikan di laman sawang Facebook Mama dan juga Encik Said melalui Rumah Nur Hati dan juga Rumah Nurul Iman Malaysia. Mungkin Mama dahulu kita boleh kongsikan bagaimana keadaan terkini keluarga besar anak-anak Mama sendiri ketika ini. Okey, alhamdulillah. Sebenarnya Mama ni ada dua NGO, satu Pernim, Pernim untuk Persatuan Kebajikan Anak kepada Pesakit HIV AIDS Nurul Iman Malaysia, dan juga keluarga besar Nurlina Alawi Berhan. Jadi sebenarnya Mama buat ni semua ni di rumah saya sendiri sebagai anak angkat. Jadi sekarang ni ada di rumah saya. Anak saya yang mengidap AIDS pun dah sampai peringkat akhir pun di sini, dan juga anak-anak angkat yang dijangkiti COVID-19 20 orang. Jadi semuanya di dalam rumah saya sendiri sebagai anak. Okey. Maksudnya Silakan Mama. Silakan teruskan Mama. Maksudnya saya layan mereka sebagai anak saya sendiri dan segala-galanya dibuat sendiri. Alhamdulillah, maksudnya dalam masa yang sama anak yang sakit tu, yang mengidap AIDS tu dah sampai peringkat akhir, dia terlantar, dah bedridden kerana dah stroke dan juga jangkitan kuman pada otak. Saya juga anak-anak yang terkena COVID-19 lah. Okey, itu berkenaan perkongsian daripada Mama. Kita nak tanya juga kepada Encik Zahid, bagaimana keadaan anak-anak, adik-adik kita di sana. Mungkin boleh kongsikan Encik Zahid?
Okey, terima kasih kepada wanita hari ini. Okey, pertama kita berpenghuni di Rumah Perlindungan Nur Hati ni, kita berpenghuni lebih kurang 53 orang. So pertamanya kita dapat kes ni sewaktu kita dapat baby lah dia dijangkiti. So daripada baby itulah yang bermulanya lah dia buat check up and then daripada asalnya 6 orang. Kemudian semalam kita punya update lebih kurang 37 penghuni yang dijangkiti. So kita ada badan lebih kurang dalam 14 lagi lah yang tinggal di rumah negatif lah. So setakat ni yang 6 pesakit kita telah diadmit sebab kita ada juga rumah perlindungan ni merupakan rumah transit untuk ibu mengandung juga. So kita ada ibu mengandung yang dijangkiti COVID-19 dan juga kita ada juga kanak-kanak lah yang terlibat dengan COVID-19 ni. So kita memantau di rumah lah berasingan 3 buah rumah tu kita sewa satu rumah sebenarnya kita asingkan yang positif dan negatif lah. So saya memantau dari luar lah dan saya buat pergerakan dari luar untuk anak-anak ni semua. Okay. Kalau kita bercakap tentang membantu, menyantuni dan juga memahami keperluan orang di sekeliling kita ini orang kata tak kira waktu, bukan waktu pandemik saja Cik Zahid dan juga Mama, tapi Cik Zahid mungkin boleh kongsikan juga dalam tempoh pandemik ini mungkin dari segi bantuan, dari segi keprihatinan masyarakat itu juga amat penting ketika ini, bukan saja dari sudut bantuan kewangan tetapi bantuan semangat, moral dan sebagainya. Kalau boleh Cik Zahid kongsikan. Okey, so far Alhamdulillah bila pertama saya dapat panggilan yang daripada Hospital Kuala Lumpur mengatakan kita ada kes positif sebab selama 2 tahun ni kita memang menjaga kebersihan, menjagalah maknanya takut benda ni sebab saya ramai baby juga di rumah ni. Jadi bila dapat panggilan mengatakan ada kes positif, jadi saya terus ambil langkah awal. Dalam masa sama, saya merupakan juga Lieutenant Bersekutu untuk Angkatan Pertahanan Awam. Jadi pengalaman saya di frontliner itu banyak membantu. Bila saya dapat panggilan mengatakan rumah kita dijangkiti positif, terus saya dengan pasukan, dengan tim lah minta bantuan untuk buat saringan awal. Daripada saringan awal tu kita dapat 6 positif dan juga esok saya buat lagi, saya dapat lebih kurang dalam 20 positif. Jadi kat situlah bila berlaku benda macam tu, pertama saya akan call CAC lah, tetapi mungkin keadaan di CAC ataupun pusat kesihatan sangat sibuk. Jadi saya dapat bantuan secara klinikal daripada klinik Iltizam lah. Klinik Iltizam di taman di Waterfront inilah banyak membantu saya daripada segi psikologi, minta saya dorongan macam mana apa saya nak buat, nak langkah seterusnya. Jadi kebetulan alhamdulillah bila benda ni saya punya tim terus minta bantuan, so masyarakat ni banyak membantu dan memberi kekuatan. Sebenarnya saya dah down sebenarnya bila saya dapat tahu lebih kurang 20 anak saya dijangkiti. Saya sebenarnya dah down jugalah. Saya macam ya Allah, dugaan besar ni ya Allah, sebab mereka majoriti anak di rumah saya ni ada anak yang tidak saf taraf, anak luar nikah, anak yang ditinggalkan. Jadi bila mereka kena admit tu jadi satu kesusahan jugalah. Jadi alhamdulillah masyarakat banyak sekeliling banyak membantu saya lah dengan kawan-kawan support semua. Alhamdulillah, gembira kami mendengar perkabaran ini yang mana kita tahu ramai dalam kalangan rakyat Malaysia ini yang cukup prihatin dalam membantu mereka yang memerlukan. Betul. Kalau kita mendengar apa perkongsian Cik Zahid sebentar tadi, kita sebenarnya ahli keluarga kita yang positif pun kita sangat down. Ini kan pula Cik Zahid yang memikul besar tanggungjawab, ramai anak-anak kecil dan sebagainya. Kita nak minta Mama tolong kongsikan juga bagaimana kalau Mama juga berdepan dengan permasalahan sama dari segi mental dan juga fizikal yang mungkin kadang-kadang ada resah kan, sedih bila melihat anak-anak tu. Bagaimana sebenarnya Mama melihat kekuatan ataupun bangkit, ada tanggungjawab besar untuk diberikan kepada anak-anak ni? Alhamdulillah. Sebenarnya bila saya berkonsep keluarga dalam rumah, jadi anak-anak saya di sini ada 30 orang yang dah kena 20 orang. Tapi saya bersyukur kerana anak yang dijangkiti yang ada AIDS tak kena COVID-19. Jadi saya bersyukur sangat pada Allah, dan anak-anak ni memang dia memerlukan ibu, maksudnya mama ni sebagai mak dan yang kecil sebagai nenek. Maksudnya antara nenek dengan cucu, antara mak dengan anak. Jadi memang hubungan kami rapat. Dan memang layan mereka macam nyawa lah. Yelah. Dan alhamdulillah Mama memang pada awalnya memang mula-mula Mama beli tempah untuk makanan. Tapi alhamdulillah Mama bila Mama beritahu pada publik setelah 4 hari
Mama beritahu pada publik yang anak Mama kena COVID-19. Alhamdulillah ada juga yang datang menolong, memberikan makanan kepada anak-anak ni, alhamdulillah, dan juga PPE, insyaAllah. Okey. Mama, kalau saya Dan anak yang saya. Mama, sorry, saya nak tanya. Dalam lingkungan berapa anak-anak tu? Seusia, sekecil berapa tahun dan paling besar berapa tahun, Mama? Okey, yang paling kecil umur 11 bulan. Yang paling dewasa berumur 26 tahun. Alhamdulillah. Jadi saling bantu membantu. Kalau kita Ya, lihat saya saling bantu. dalam tempoh pandemik. Saya tak ada orang gaji. Masya Allah. Saya tidak ada orang gaji, subhanallah. Mama, kalau kita lihat sebelum tempoh pandemik ini, ramai dalam kalangan ahli masyarakat boleh hadir untuk membantu, memudahkan urusan dan sebagainya. Kadang-kadang menggembirakan mereka, membawa bantuan makanan dan sebagainya. Tetapi dalam tempoh pandemik ini ada banyak kekangan yang kita tak boleh berjumpa, harus patuh SOP dan sebagainya. Betul. Bagaimana Mama menggalakkan masyarakat yang prihatin di luar sana untuk terus memberi sokongan dan juga membantu keluarga besar Mama ini untuk memberi mereka semangat dan juga dorongan dalam tempoh pandemik ini, Mama? Saya berhubung dengan publik di luar melalui Facebook dan IG saja. Dan alhamdulillah memang ada juga dapat telefon ataupun dapat panggilan daripada kawan-kawan yang memberi semangat kepada kami, dan juga ada juga yang memberi makanan mengikut schedule lah. Maksudnya alhamdulillah saya bersyukur sangat kepada Allah. Dan semalam alhamdulillah saya dah dapat panggilan daripada Mawib, dan juga dah dapat bantuan kotak makanan daripada daripada Jawi. Alhamdulillah. Maksudnya sokongan tu yang saya perlukan untuk menyokong bantu apa yang saya lalui sekarang lah. Dan saya sebagai ibu takkan mengalah. Saya akan pastikan anak-anak saya berada dalam keadaan yang baik. Dan untuk pengetahuan, 5 anak saya dah hantar ke homestay. Saya sewa homestay. Untuk anak-anak yang sihat, 5 orang saya dah letakkan di homestay. Sekarang ni yang sihat 10 orang. 10 orang, yang 5 kat rumah untuk bantu anak saya yang sakit AIDS, yang dah terlantar. Jadi yang 5 lagi di homestay yang saya sewa di Batu 9. Alhamdulillah. Sebenarnya mendengar apa yang Mama kongsikan ini, kita mendapat semangat baru mengenai segala pengorbanan Mama dan juga keprihatinan Mama kepada anak-anak ini. Wajar sebenarnya kita contohi. Dan kita berbalik kepada Encik Zahid semula. Kalau kita lihatkan segala bantuan selalunya dari segi makanan, mungkin ubat-ubatan. Encik Zahid mewakili rumah-rumah perlindungan lain, mungkin apa antara yang mungkin perlukan tapi ramai yang tak tahu? Apa yang diperlukan? Apa yang boleh dibantu? Kebiasaannya lah kalau kita tahu dalam bentuk bantuan ni kebanyakan orang akan hantar dalam bentuk sumbangan barangan. Tetapi sebenarnya kita di rumah-rumah perlindungan juga kita memerlukan sumbangan daripada bentuk lain lah. Contoh macam daripada segi PPE, barang-barang sanitize, pampers. Jadi benda-benda itu juga memang sangat penting lah, sebab kita di rumah perlindungan ni kita sebenarnya contohlah macam kita dah 2 tahun mengalami pandemik COVID ni. Jadi memang anak-anak, bayangkanlah anak-anak tak boleh berkeluar. Kalau satu rumah tu baru ada 3-4 anak, kita lebih kurang dalam satu rumah perlindungan ni lebih kurang dalam berpuluh anak dalam rumah tu. Jadi macam-macam aktiviti kita kena buat. Bukan cakaplah macam tablet tu pun satu benda yang juga memerlukan, perkara-perkara lain juga memerlukannya lah. So bukan sahaja bentuk barangan. Jadi macam pandemik ni pula, kebetulan banyak pula orang hantar beras. Saya kata saya tak boleh masak time ni. Memang saya masak dari luar, saya kata. So kita perlukan dari segi barang-barang medical, barang-barang bentuk lain lah, aktiviti, lebih kepada aktiviti anak-anak lah penghuni dalam rumah. Saya gembira apabila Cik Zahid dan juga Mama berkongsi kepada penonton-penonton apakah sebenarnya keperluan sebenar yang diperlukan. Sebab kadang-kadang dalam masa yang sama kita nak membantu ni, kita harus mengetahui juga apa yang diperlukan oleh pihak yang ingin dibantu. Itu yang paling penting sekali. Tetapi kami nak kongsikan juga sesuatu kepada Encik Zahid dan juga Mama Nurlina dan juga penonton-penonton kita. Sebenarnya ada pelbagai cara untuk kita terus menyantuni anak-anak kita ataupun mereka yang tinggal di rumah perlindungan ini dengan menggembirakan mereka menerusi inisiatif yang kita lakukan. Kita nak lihat antara inisiatif yang dilakukan oleh individu ini bernama Puan Nurliza Samigun bersama rakan-rakannya untuk menggembirakan hati anak-anak di rumah perlindungan. Jom kita saksikan silakan. COVID-19 memberikan kesan kepada kita semua dalam pelbagai aspek. Hari ini kita dapat melihat ramai dalam kalangan masyarakat yang memerlukan bantuan. Namun tidak terkecuali mereka yang prihatin menghulurkan tangan terhadap keperluan dan kebajikan insan di sekeliling.
Ingin berkongsi rezeki bersama mereka yang memerlukan, Nurliza Samigun, 42 tahun, bersama rakan-rakannya telah menghasilkan kotak hadiah buat 47 orang anak yatim dengan kreatif dan unik. Baginya, melihat senyuman dan keseronokan anak-anak ini menerima kejutan kotak hadiah amat besar ertinya. Oleh kerana kita dalam pandemik, jadi kita tak boleh nak keluar beli barang. Jadi saya hubungi pihak Darussalam, saya bertanya umur ada anak ni. So ada daripada baby dan juga remaja. During the pandemic ni kita tak tahu stres budak-budak ni dekat mana kan. Jadi kami beli mengikut kesesuaian umur. Ada botol susu, ada stationery, ada drawing block, lots of full activity lah. Maksudnya kita ada batu seremban yang dijahit oleh rakan saya, kita ada lukisan batik juga daripada rakan-rakan craft. Kami berkongsi lah. Menurut Nurliza, idea tercetus dari sahabatnya yang juga ingin menghadiahkan sesuatu buat anak-anak di rumah Darussalam. Mula-mula tu kita just nak bagi, masukkan je dekat dalam paper bag atau dekat dalam bungkusan biasa, kemudian kita post je. Tapi rasanya macam benda tu simple sangat kan. Jadi macam mana kita nak gembirakan hati anak-anak ni seolah-olah mendapat hadiah hari jadi. Jadi saya kata dengan sahabat saya kata why not kalau kita cantikkan kotak ni, kita tambahkan sedikit aksesori, kita tambahkan dekor, kita tambahkan toy. Lepas tu saya letaklah lampu LED tu. Bila buka tu kan rasa macam wah, dia lilak-lilak macam tu. Terus kanak-kanak ni tidak dieksposkan dengan perkara tu. Jadi macam kalau kita dah biasa dapat tapi anak-anak ni tidak. Jadi apa salahnya kita berkongsi momen gembira itu bersama dengan mereka. Biarpun apa yang diberikan nampak kecil, namun dia berharap agar usaha ini sedikit sebanyak dapat membuat anak-anak ini rasa dihargai. Menggembirakan seseorang itu ada banyak cara. Jadi tidak semestinya kita tak ada duit, kita tak ada pendapatan yang tetap, kita tak boleh gembirakan hati orang lain. Jadi kalau kita seorang memang kita rasa berat, tapi bila kita bersama-sama berkongsi seorang sedikit, benda tu jadi besar. Oleh kerana norma baru ni kan, kita tak boleh jumpa orang, kita tak tahu pun apa masalah orang yang kat luar sana. Kita kena lebih prihatin, cuba meletakkan diri kita pada kasut orang lain juga. Kalau tak banyak, sikit kita berkongsi rezeki dengan mereka. Semoga usaha murni yang dilakukan oleh Nurliza dan rakan-rakan ini dapat diteruskan, sekaligus menjadi inspirasi dalam berkongsi detik bahagia bersama mereka yang memerlukan. Saya rasa kita bukan saja teruja, tetapi kita juga tersentuh hati. Betul. Dengan inisiatif yang dilakukan ini, yang mana mereka ini merupakan suri rumah, tetapi mereka mempunyai inisiatif untuk terus membantu mereka yang memerlukan. Kerana di dalam setiap rezeki kita itu, Fatin, ada juga hak orang lain sebenarnya. Dan ini yang kita nak kongsikan juga bersama dengan Mama dengan juga Cik Zaid. Kita nak tanya, dari segi pendidikan di anak-anak di kedua-dua rumah ini dalam tempoh pandemik ini, bagaimana pendidikan anak ini dapat diteruskan? Apa yang boleh dibantu juga oleh masyarakat bagi memastikan kelancaran proses pembelajaran anak-anak di rumah besar Mama dan juga rumah kebajikan Nur Hati? Kita mulakan dengan Cik Zaid dahulu. Okey, memang dugaan jugalah sebab kebanyakan anak-anak di rumah Nur Hati ni, mereka ni belajar di tahfiz lah ataupun sekolah swasta bersendiri, tapi dalam masa 2 tahun ni mereka tak dapat ke sekolah. Jadi memang kita ada kekangan sebab kita ada lebih kurang dalam 30 pelajar yang bersekolah swasta. Jadi sekolah tahfiz lah. Jadi kekangan tu bila dia kelas online, kita penjaga tak ramai sebab kebanyakan penjaga kita merupakan penjaga penghuni juga rumah tu, jadi membantu sekali. Jadi memang kita ada kesukaran untuk buat kelas online tu. Jadi memandangkan iPad pun kita dia punya tablet pun tak cukup. Jadi dengan keadaan online juga, jadi memang ada kesukaran banyaklah kat situ. Jadi inisiatif yang kita buat petang tu kita ada buat adalah volunteer yang sumbang untuk kelas online bahasa Inggeris, kelas matematik. Tapi memang kesukaran dia sebab
anak-anak ni dia bila nak bangun pagi tu susahlah nak untuk online, kita kena pantau dia duduk dekat situ, memang sangat dugaan jugalah untuk kelas online tu, cabaran dia. Okey, dan Mama pula kalau boleh Mama kongsikan bagaimana agaknya proses pembelajaran anak-anak di rumah ketika pandemik ni Mama? Okey, alhamdulillah proses pembelajaran di dalam masa musim COVID ni, sebenarnya anak-anak saya memang mereka belajar online sendiri di rumah, dan kalau yang sekolah rendah, menengah dan universiti, mereka akan buat kelas, diorang buat online melalui melalui komputer dan juga handphone. Memang Mama kat rumah cuma ada satu tablet je, dan yang lain-lainnya handphone, itu pun berkongsi. Kalau yang untuk universiti memang seorang satu komputer, sebab laptop memang dia orang berperlukan. Saya untuk pengetahuan anak-anak saya lebih daripada 10 orang yang dah masuk universiti. Alhamdulillah. Dan sekarang ni yang masih lagi universiti di UTM, di UTM, di UiTM, dan juga di College Profesional Baitumal. Jadi memang memerlukan laptop ataupun memerlukan tablet lah. Tapi memang buat mana yang mampu lah sebenarnya. Itu je lah. Nak minta malu kan, jadi buat mana yang mampu. Masya Allah. Mama, di penghujung perbincangan kita pada hari ini, mungkin Mama boleh kongsikan juga kepada penonton-penonton kita, rakyat Malaysia yang prihatin, yang sememangnya ingin membantu tapi mungkin tak tahu cara untuk mereka membantu rumah-rumah kebajikan ataupun rumah-rumah perlindungan ini. Apakah keperluan, bagaimanakah cara untuk mereka terus menyumbang bakti, menghulurkan bantuan kepada rumah perlindungan ataupun rumah kebajikan Mama sendiri? Mereka boleh terus telefon saya di talian 017-886-0208. InsyaAllah saya akan menjawab dan saya akan memberitahu apa yang keperluan-keperluan yang saya perlukan dan anak-anak perlukan, insyaAllah. Terima kasih banyak. InsyaAllah. Dan Cik Zahid pula, mungkin ada kata-kata yang nak diberikan kepada mereka yang terpanggil untuk membantu di rumah Cik Zahid. Mungkin dari segi pembelajaran ataupun bantuan, katakan kata-kata kepada mereka. Okey, boleh hubungi saya terus untuk di talian 01132313138 atau kita punya FB lah, Rumah Perlindungan Nur Hati dan juga Pertubuhan Kebajikan Nur Hati. Di sana boleh direct tag saya untuk keperluan, sebab kadang-kadang mengikut keadaan tu kita ada keperluan yang berbeza lah. Dan kesempatan ini saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada tim daripada klinik Iltizam jugalah. Saya memang kena highlightkan sebab dia lah banyak membantu, sebab kita hari ini pun akan swab lagi anak kita. So di situlah sebenarnya kos swab tu yang berat jugalah. Betul. Memang besar di situ. Jadi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang sudi membantu, yang membantu Rumah Kebajikan Nur Hati. Cik Zahid, mungkin ada sesuatu juga nak disampaikan kepada seluruh rakyat Malaysia, bagi mereka yang prihatin, mereka yang membantu bukan saja di Rumah Nur Hati dan juga di Rumah Nurlina Alawi, tetapi yang membantu ramai mereka yang terkesan dan memerlukan ketika ini. Bagaimana kita nak menaikkan semangat rakyat Malaysia ini untuk terus saling bantu-membantu dalam keadaan sebegini? Okey, sebenarnya moto yang kita bawa daripada dululah sekarang, macam di Rumah Nur Hati sendiri pun sebenarnya kita telah menjalankan food bank sebenarnya. Food bank sendirilah, maknanya untuk sekitar kawasan pun. Jadi apa yang saya boleh nasihat di sini, sebenarnya kita kena kuat, kena strong, dan juga pertama kena ikhlas. Kita kena yakin, kita kena reda. Di ujian memang kita akan menghadapi dan kita akan hadapilah benda ini. So insya-Allah saya nasihatkan kepada semua yang ingin membantu di luar sana untuk terus Nawai itu kita kena betul, kena ikhlas dan kena yakin dan kena reda lah. Ya, itu yang kita bawa dari hari inilah. InsyaAllah. Daripada Mama pula? Okey, alhamdulillah pada Mama, sesiapa yang ingin menyokong, membantu saya memang ucapkan ribuan terima kasih. Dan memang kalau tadi Cik Zahid kata memerlukan duit yang banyak untuk swab, betul. Saya pun sama, saya keluarkan duit poket sendiri apa yang ada. Yang penting anak-anak saya cepat dapat keputusan, memang itu yang terbaik, itulah yang dilalui oleh kami. Dan sesiapa yang ingin menyokong bantu saya dan juga Cik Zahid, kita kena jujur lah, kena ikhlas. Dan sebenarnya nak minta tu malu, tapi kalau ada orang yang sudi, yang prihatin, kami sangat lalukan, insyaAllah. Baiklah. Apa yang dikongsikan Mama dan juga Cik Zahid ini harapnya memberi buka mata mereka di luar sana yang mana ingin membantu. Salurannya telah dikongsikan dan boleh terus ke Facebook Mama dan juga Cik Zahid. Kita nak ucapkan terima kasih kepada kedua-dua individu hebat ini, Cik Zahid Muhammad Shah dan juga Datin Nurlina Alawi ataupun Mama, kerana bersama dengan WH hari ini berkongsi mengenai rumah perlindungan. Dan kami doa
doakan semoga Mama dan juga Encik Zahid akan terus kuat juga kepada individu-individu lain yang turut sama menguruskan rumah pelindungan dan juga rumah kebajikan. Semoga terus diberikan kekuatan dan semoga terus diberikan bantuan untuk memastikan kelangsungan hidup anak-anak ataupun mereka yang menjadi penghuni di rumah perlindungan tersebut. Terima kasih banyak-banyak sekali lagi. Terima kasih. Jaga Terima diri. kasih. Kirim salam semua. Terima kasih.